Okay, ini kita punya syllabus kita ada 10 topik bermula daripada integration sampailah bab 10 special probability distribution. Okay, maknanya kebanyakannya masih sambung lagi daripada admit di sekolah. Okay, tapi kita untuk semester ni kita akan detailkan lagi dah. Okay, penilaian dia hampir sama dengan SEM 1. Kita ada individual assignment. Individual assignment ni dia akan cover untuk bab 1 dan bab 2. Yang pertama ni maksud dia individual assignment, cover bab integration dan first order differential equation. So assignment yang pertama adalah individual assignment, bab 1 dan 2. Okay, mungkin kita akan start dalam minggu yang ketiga lah kot, individual assignment. Kemudian kita ada group assignment. Group assignment cover untuk bab 6, 7, bab 6, 7, 8. Okay, 6, 7, 8. Ini group assignment. Kemudian UPS. UPS kita ada 3 kali juga. Kita ada 3 kali. Dia cover bab 1 sampailah bab 7. Tapi UPS yang pertama, dia bab 1, 2, 3. UPS yang pertama. Okay, jadi bila kita habis je bab 3, nanti kan ada satu UPS, dipanggil UPS 1. Kemudian UPS seterusnya cover bab 4 dan 5. Ni UPS 2 ni. Kemudian UPS 3, 6 dan 7. Bab 6 dan 7. Okay. Kemudian untuk final exam sama juga, dia akan ada satu je kertas, tapi ada pecahan part A dan part B. Part A ni dia cover untuk 3 soalan. 3 soalan, satu bab 8, satu bab 9, satu lagi bab 10. Ini untuk part A lah. Dia format sama macam SEM 1. Topik yang banyak markah adalah bab 9. Untuk bahagian A ni lah. Kemudian untuk part B pula. Okay, part B dia ada 5 soalan. Mungkin 5 atau 7 soalan lah. Okay, 5 atau 7 soalan. Okay, dia cover bab 3, 4, 5, kemudian 9 dan 10. Yang masuk dalam assignment tak termasuk dalam kita punya final exam. Ni, maksud bab yang kita buat individual assignment dengan group assignment tak masuk dalam exam. So yang masuk dalam exam untuk bahagian B, 3, 4, 5, kemudian 9 dan 10. Okay, yang paling banyak markah adalah bab 9. Okay, jadi kamu boleh tengok balik lah. Okay, jadi pemakan tu sama seperti SEM 1. Sama. Okay, setakat ni ada apa nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada, sir. So, format dia hampir sama lah. Kita punya penilaian berterusan ni 60 markah. Penilaian berterusan 60 markah. Dan final 40 lah. Detail lah UPS dia yang saya ulang tadi. Saya dah sebut tadi, UPS 1, 1, 2, 3. UPS 2, 4 dan 5. Dan UPS yang ketiga, 6 dan 7. Okay, ni topik-topik UPS. Dan kamu boleh semak lah dia punya pemerat dia. Mana yang paling banyak markah, macam ni kan. Integration, bab yang pertama. Paling banyak markah. 13 markah. Okay. Kemudian untuk kalau UPS 2 yang paling banyak markah bab 5, bab vektor. Kemudian UPS 3, dia sama banyak bab 6 dan bab 7. Okey. Setiap UPS tu 20 markah. Kita akan ambil purata. Okey, untuk tajuk yang pertama integration. Okey, untuk integration kalau ikutkan nota ni ada banyak lah. Saya ambil yang menarik je. Okey, secara umum dia, kalau kita nak buat integration, saya ambil yang paling mudah lah, katakan kuasa 10 lah. Okey, sebenarnya integration ni, yang pertama kita tengok di segi simbol dia. Kalau kita perhatikan dari segi simbol dia, dia ada bentuk macam S, ini satu. Dan dia mesti sekali dengan dx di belakang dia. Jadi kalau kita nak buat penulisan integration, dia mesti ada simbol S dan mesti ada bersamanya adalah dx atau dy atau dt. Tengoklah soalan. Okay? Jadi kalau kamu tulis hanya simbol yang ni je,
tanpa ada belakang, maka cara penulisan tu salah. Sebab integration dia mesti bersama dengan di belakang. Okey. So ingat di segi cara penulisan. Pastikan integration bersama dengan dx. Okey, cara kita nak buat, kita tengok kalau simbol sum ni S. Sum ni maksud dia tambah. Maksud dia apa yang kita buat, kuasa dia akan bertambah 1. Ini cara dia, kuasa dia akan bertambah 1 dan setiap benda yang baru ni kita kena letakkan di bawah. Dia berbeza dengan differentiation. Kalau differentiation, kuasa tu kita akan letakkan di depan. Tapi kalau integration, kuasa tu kita akan letak di bawah. Okay? Jadi integration ni, step yang pertama, kuasa akan bertambah 1. Kemudian step yang kedua, kuasa yang baru tu kita salin letak di bawah. Dan pastikan mesti ada bersamanya tambah C. Okay? Kalau tak buat tambah C, maka jawapan tu salah. Okay? Sebab selagi integration ni tak ada nilai, maka mesti buat tambah C untuk jawapan akhir. Okay? Ini contoh yang pertama lah. Kemudian peraturan yang kedua. Kalau katakan kita ada integration, kemudian sebelah dia ada nombor. Okay? Maka jawapan dia sama macam differentiation. Nombor yang ada ni sebenarnya dia tak terlibat. Maka kita akan salin. Kita akan buat integration untuk X saja. X kuasa berapa? Kalau kat sini kita akan ulang balik. X kuasa 11 per 11 tambah C. Okey, faham saya ni? Hello? Faham tak? Faham, sir. Faham. Okey, senyap je. Jangan tidur lah. Okey, bagus. Kadang-kadang kita akan jumpa. Semangat, sir. Okey, bagus. Peraturan yang ketiga. Ini saya ringkas ini. Sebenarnya banyak peraturan ni. Saya ringkaskan. Kalau kita jumpa integration, sebelah dia differentiation, dia tak boleh jumpa. Integration dengan differentiation ni tak boleh jumpa. Maka dia akan hilang. Yang tinggal adalah X. Itu jawapan dia adalah X tambah C. X tambah C. Jadi kalau kita jumpa soalan, integration of dt. Apa jawapan dia? Integration of dt. Apa jawapan? T tambah C. Ingat, macam tu je. T. Katakan saya ada integration of dv. Apa jawapan? V tambah C. Macam tu lah. Katakan saya ada ds. Apa jawapan? S tambah C. So ingat S tambah C. bila kita jumpa integration dan differentiation, dia akan hilang. Tapi jangan hilang semualah. Pastikan dia ada SVT. Betul lah. Okey, kita tengok peraturan yang keempat. Jadi untuk kita nak buat integration ni, kita hafal 4 peraturan ni je. Okey, kadang-kadang kita ada nombor je. Sepatutnya yang kita integrate ni sebenarnya, bila nak integrate, dia mesti ada X. Sekarang ni tak ada X, dia cuma nombor je. Maka bila kita nak integrate, terus 5 tambah je X kat sebelah dia. Itulah jawapannya. Boleh tak? Sebenarnya 5 ni saya boleh keluarkan. 5 ni keluarkan. Maka kita boleh tulis 5 integration dx. Tadi kita dah belajar ni. Kalau dx, belakang dx. Jadi kalau kita nak mudah, nampak je nombor, maka ambil je nombor tu tetapi sebelah dia letak x. Itulah jawapan kita. Okey, boleh? Boleh. Okey, jadi sekarang ni kita tengok soalan tutorial. Cuba kamu jawab soalan tutorial nombor. Okey, nombor apa? Okey, cuba jawab soalan nombor 1C. Kemudian kamu jawab soalan E. Okey, kemudian soalan H. Sampai situ je lah. Okay, cuba dulu 3 soalan ni. Okay, cuma jangan biarkan jawapan dia macam ni. Ni selalunya kamu habiskan sampai yang tadi lah.
Okey, yang ni bawa naik ke atas. Yang paling bawah ni bawa naik ke atas. 92. Okey, betul. Ini pun sama juga, ini baru kaedah. Belum dapat jawapan lagi. Sepatutnya ringkaskan sampai dapat macam ni. Okay. Dia ibarat macam ni lah. Kalau kamu kira dapat 4/8. Jangan biarkan jawapan ni. Kena habiskan sampai 1/2. Maksudnya kita kena biarkan jawapan seringkas yang mungkin. Okey, kadang-kadang kita akan jumpa soalan, kita ada kurungan kuasa 10. Ini contoh contoh. Ini macam contoh soalan I itulah. Kita ada kurungan kuasa 10. Okey. Yang pertama kita andaikan X kuasa 10. Bila kita andaikan X kuasa 10, bila kita integrate kurungan kuasa 11 per dengan kuasa yang baru. Kan kalau kita andaikan X. Tapi sebenarnya dia bukan X. Okey. Jadi step ni dah betul dah. Cuma untuk jawapan akhir kita kena tambah sikit dengan satu kurungan, di mana kurungan ni kita akan dapat daripada fokuskan dalam kurungan je. Yang kuasa ni abaikan. Kamu ambil dalam kurungan ni, cuba kita differentiate. Ini kalau kita differentiate apa ni? Kalau kita differentiate 2. So kita kena tambah sikit kat sini 2. Tambah C. Okey. Jadi kalau kita jumpa kurungan, step yang pertama andaikan X kuasa 10. Maka dapatlah X kuasa 11 per 11. Tapi untuk jawapan akhir, kita kena tambah sikit kat bawah ni dengan cara differentiate dalam kurungan. Nanti mungkin ada yang tanya, kita tengah buat integration, kenapa kena ada buat differentiation? Sebab dia punya kaedah. Untuk letakkan kurungan bawah ni, dia datang daripada differentiate dalam kurungan. Okay? Jadi jawapan akhir dia adalah kita akan tulis kuasa 11 per 22 tambah C. Macam tu kita ringkaskan. Okay? Itulah kaedah kalau kita jumpa kurungan kuasa 10. Kalau kita nak expand memang susah lah sebab kuasa 10 ni kan panjang. Jadi tak payah expand, kita ada cara untuk integrate. Jadi kalau kita tengok soalan I tu, soalan I tu mudah lah. Katakan kita tengok soalan J lah, soalan J. Integration of in bracket 3 minus 2R all to the power 5 dr. Okey, kita tengok penulisan soalan dia. Dia buat kurungan tapi dalam tu adalah R. Maka integration tu dia mesti guna dr. Dia takkan guna dx. Dia mesti guna dr sebab ikut soalan. Kalau macam tadi dia guna integration respect to x. Sebab soalan dia dalam sebutan x. Jadi dia mesti selari dengan kita punya integration. Okey. Kemudian disebabkan kurungan kuasa 5, tak perlu kita expand. Terus kita ambil kurungan kuasa berapa sepatutnya? Kuasa berapa? 6. Kuasa 6 bagi kuasa yang baru. Ada tak tambahan dia? Apa tambahan dia? Negatif 2. Yes, sebab tambahan ni datang daripada dalam kurungan. Differentiate. Dan tambah C. Okey, jadi jawapan akhir dia pastikan negatif 1/12 3 tolak 2R kuasa 6. Dan jangan lupa tambah C. Okey, selagi tak ada nilai integration mesti ada tambah C. Okey, faham setakat ni? Boleh? Okey. Okey, macam itulah. Okey, untuk soalan K integration 2x tolak 6 kuasa berapa tu? 3/2 kan? Okey, 3/2. Okey, ingat nombor yang ada kat depan ni kita abaikan, salin je. Okey, yang ini akan jadi kuasa berapa? Kuasa berapa? 5/2. Maksudnya 3/2 tambah 1. Jadi 5/2. Jangan lupa kita kena bagi kuasa yang baru. Dan dia mesti ada tambahan. Apa tambahan dia? 2. 2 ni datang daripada differentiate in bracket ni. Okay, so ada yang kita boleh cancel lah. So jawapan akhir dia adalah 2/5
2x tolak 6 kuasa 5 per 2. Dan jangan lupa tambah C untuk jawapan lagi. Okey, jadi ingat step yang pertama, kita mesti tukar semua dalam bentuk indeks. So, y kuasa berapa ni? Y kuasa berapa? Hello? Negatif 3/4. Yes. Pastikan ada negatif. Kemudian yang ini y kuasa berapa ni? 1/3. Ya, betul. Bagus, bagus. Yang ini y kuasa berapa? 1/2. Yes, Tania. Okey, betul. Jadi ingat, sama ada kita nak buat differentiation ke integration ke, pastikan kita punya y ni mesti kuasa berapa. Baru kita boleh buat integration. Kalau ada bentuk-bentuk cube root, square root, pastikan tukar dalam bentuk indeks. Okey, apa benda sibuk sangat tu. Okey. Kemudian, terus kuasa bertambah 1 kita dapat berapa? Kalau kita tambah 1. 1/4. Tambah 1 dapat 1/4 kan? 1/4 bahagi dengan kuasa yang baru. Seeloknya patutnya saya akan buat 1/4. Per 4 tu per 4. Letak di sebelah lagi senang. Okey, tolak y kuasa 1/3 tambah 1. 4/3. 4/3. 4/3. Sepatutnya saya akan buat 4/3. 4/3. Yang paling bawah tu letak atas. Okey, yang ni pula tambah 1 daripada kuasa. 3/2. 3/2. Yeah. 3/2. Betul. 3/2. Letak sebelah tu. Okey. Betul. Dan jangan lupa tambah C. So jawapan dia adalah 28 y kuasa 1/8. Apa sibuk sangat tu. Okey, per 4 tambah ni 8/3 y kuasa 3/2 tambah C. Okey, macam tu lah. Okey. Jadi yang paling penting tu, bila nampak je square root, mesti semua tukar kepada bentuk indeks. Dan bila tukar kepada bentuk indeks, kekalkan simbol integration dan dy sebab kita belum buat lagi integration. Okey, kemudian kita integrate. Okey, kalau kita jumpa 1/x. Ni kan. Kalau kita jumpa 1/x dan kita tengok yang di bawah ni kuasa 1. Kuasa 1. Maka kalau macam tu, jangan gunakan kaedah yang kita belajar tadi. Ini untuk kes 1/x kuasa 1. Maka terus dapat ln. Syarat mesti x kuasa 1. Jadi kalau kita jumpa, ni kalau katakan kita jumpa 1/x kuasa 2. So janganlah buat ln x kuasa 2. Siapa yang buat ni salah. Okay? Sebab dia bukan semua bentuk per tu dapat ln. Dia akan dapat ln kalau 1/x kuasa 1. Okey? Okey, ini contoh yang pertama lah. Dah macam-macam bunyi kau. Okey, yang kedua. Kalau katakan saya kembarkan 1/2x tolak 3. Contoh. Disebabkan x ni kuasa 1, maka jawapan dia mesti dapat ln. Okey? Disebabkan x ni kuasa 1, maka jangan ambil ln x. Ambil semua yang di bawah ni. Okey, tetapi untuk jawapan akhir dia ada tambahan sikit. Dia ada tambahan. Kalau kita nampak kurungan, maksud dia kurungan ni kita kena differentiate dalam kurungan. Dapat apa ni? Kalau kita differentiate. Dapat apa? Hello? 2. Dapat 2. Maka itulah jawapan akhir dia. Okey? Maknanya nampak je 1/x kuasa 1, kita akan dapat ln. Tetapi jangan berhenti kat situ. Sebab kita masih nampak ada kurungan kan. Bila ada kurungan, dia akan ada satu step tambahan. Differentiate in bracket.
dapat 2. Okey. Okey, daripada peraturan tu barulah kita boleh jawab soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 tutorial. Okey, katakan saya ambil soalan A lah dulu. Soalan A. Integration of 1 over 2x plus 3. Okey, apa jawapannya? Jawapannya berapa? Lon 2x tambah 3. Ya, betul. Per Per? tambah C. Lagi 2. Ya, tambah C. Tambah C. Okey. Kita tengok soalan lain. Okey, kalau soalan C pula macam mana? Soalan C kita ada 2. 2 tolak 3x. Yang 2 di atas ni tak terlibat. So, saya salinglah. Okey, kita akan dapat ln berapa? 2 tolak 3x. 2 tolak 3x. Okey, per? Tambah C. Bagi 3. Ya, betul. Negatif 3. Tambah C. Betul. Okay. Yang ni pun sama Ini 2/3 ni, dia sebenarnya nombor ni. Sebenarnya kamu nak senang, kamu tu keluarkan je. 1 per x tolak 1 dx. Okey, jadi yang ni kita akan dapat berapa? 2/3 ln berapa? X tolak 1. Okey. Per berapa sepatutnya? Per 1. Ya betul. Okey, tapi kamu lihat. Tambah C. Ya betul. So itulah jawapan dia. Okey, untuk penulisan ln ni, ini untuk sekadar untuk tahu je lah. Sebenarnya untuk lebih tepat sepatutnya penulisan ln ni dia dalam dia kena buat modulus. So, kalau kita refer pada buku, kadang-kadang dia akan gunakan ln in bracket tu diganti dengan modulus. Modulus tu maksudnya nilai log tu sentiasa positif. Jadi sama ada kamu nak gunakan penulisan kurungan ataupun tulisan yang tegak ni. Yang lebih tepat sebenarnya guna yang tegak. Tapi kalau nak guna kurungan biasa pun boleh. Tak ada masalah.